أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم آمين أما بعد. Sidang penonton muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran, marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin, rahmat dan kasih sayang daripada Allah, Allah Ta'ala memberikan ruang dan peluang kepada kita semua untuk terus berada di atas muka bumi ini, sama-sama dapat menghirup udara, dapat bernafas dan dapat merasai nikmat yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sama-sama dapat kita gunakan pada jalan yang diredai olehnya sebagai tanda kita mensyukuri nikmatnya, dan dengan itu Allah Ta'ala akan pasti menambahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di bulan yang mulia ini, itu bulan Syawal, setelah mana kita berusaha dan kita bermujahadah sepanjang sebulan dengan melaksanakan ibadah puasa, dan di malamnya dengan kita melakukan solat tarawih. Walaupun kita solat di rumah masing-masing, namun suasana yang agak berbeza ini memberikan 1001 pengertian dan kenangan yang indah untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya, Bro Nasir, yang memberikan ruang dan juga menjemput untuk saya membuat pengisian sedikit. Bukanlah nak mengajar, bukanlah nak menjadi penceramah ataupun seumpamanya, sekadar untuk berkongsi, mudah-mudahan ada kebaikan bersama-sama dengan penonton pada pagi ini. Pertama sekali, saya begitu menghargai jemputan yang telah dijemput oleh Bro Nasir, yang mana saya mengenali beliau semenjak saya berada di Tapah lagi. Alhamdulillah, beliau telah menguruskan dan menjemput saya untuk menghadiri memberikan kuliah di Masjid Nur Ramadan Simpang Pulai. Alhamdulillah, saya ingat suasana ataupun ketika itu beberapa kali dapat saya hadir ke sana, dan kemudiannya saya berpindah ke Kedah. Walaupun dalam tempoh masa yang tidaklah begitu lama, tetapi pertemuan itu masih lagi sehingga hari ini terjalin dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengisian pada pagi ini, insya-Allah, tajuknya saya ingin menyentuh berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala di dalam surah yang kelima. Surah yang kelima di dalam Al-Quran, iaitu surah Hidangan. Hidangan. Namanya surah Hidangan. Itu kalau dalam bahasa Melayu. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab, disebut dengan surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, surah Hidangan. Surah yang kelima. Saya ingin menyentuh pada ayat yang ke-54. Surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima pada ayat 54. Yang bermaksud, Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka juga mencintainya. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, bersikap keras ataupun tegas terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah diberikan olehnya kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Okey. Ayat 54, surah yang kelima. Ataupun mudah ingat, 554. 5 itu maknanya surah yang kelima. 54 itu maknanya ayat 54. Baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini dengan menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali kita telah mendengar ayat-ayat Al-Quran ataupun kita sendiri yang membacanya, ayat itu dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita meneliti ataupun kita memperhalusi, berapa kalikah Allah Ta'ala memanggil, ini panggilan, seruan daripada Allah Ta'ala kepada orang yang ada iman. Berapa kali di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memanggil dan menyuruh orang-orang beriman. Kalau kita lihat, di dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Sebanyak 88 kali Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. 88 kali. Di antaranya ialah, kalau kita lihat, di antaranya, kalau saya nak nyatakan satu persatu daripada 88 itu akan ambil masa yang panjang. Baik, antaranya ialah surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah sebanyak 11 kali. 11 kali Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam surah Ali Imran sebanyak 7 kali. Di dalam surah An-Nisa sebanyak 9 kali. Di dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kita bacakan ayat daripada surah Al-Ma'idah tadi ini, Al-Ma'idah sebanyak 16 kali. Surah Al-Ma'idah 16 kali. Merupakan surah yang paling banyak Allah Ta'ala menyeru orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada surah yang Allah Ta'ala sebut sekali, ada surah yang Allah Ta'ala sebut 2 kali, ada surah yang Allah Ta'ala sebut 3, ada yang sebut 5, ada yang sebut 6 dan seumpamanya. Jadi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 88 kali seruan dan panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Okey. Kita memperhalusi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ini ada yang duduk di tengah surah, ada yang berada di beberapa tempat yang lain di dalam sesuatu surah.
Kalau kita melihat pula, ya ayyuhalladzina amanu di awal surah. Di awal surah. Hanya ada 3 surah sahaja yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya ayat pertamanya ialah ya ayyuhalladzina amanu. Ada 3 surah. Yang pertama ialah surah Al-Maidah. Dan dia merupakan surah pertama yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama surah Al-Maidah. Yang kedua surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang kedua dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang ketiganya adalah surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah, surah yang ketiga. Maknanya 3 surah ini, ayat pertamanya dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik, jadi surah Al-Maidah, surah yang mempunyai 16 kali ya ayyuhalladzina amanu, dan merupakan surah yang pertama dimulakan ayat awalnya ataupun ayat pertamanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Dan ya ayyuhalladzina amanu ni kebanyakan dia bermula di awal ayat. Awal surah 3 surah tadi. Di awal, makna ayat pertama ada 3 surah. Dan kebanyakan ataupun majoriti ya ayyuhalladzina amanu ni dia berada di awal ayat. Kita banyak dengar. Kalau bulan puasa kita dengar apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Banyak lagi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina. Banyak 88 kali. Ada satu ayat yang sangat istimewa dan special tentang ya ayyuhalladzina amanu, iaitu ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 56. Kerana ya ayyuhalladzina amanu dia berada di tengah ayat, bukan di awal ayat. Selalu kita dengar tambahan pula hari Jumaat. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ya ayyuhalladzina amanu pada ayat 56 surah Al-Ahzab ini dia berada di tengah-tengah ayat. Berbeza dengan ayat-ayat yang lain di mana ya ayyuhalladzina amanu itu berada di awal ayat. Ada yang bermula di awal surah, 3 surah saja bermula di awal surah, yang lain pula berada di tengah ataupun di penghujung dan seumpamanya. Manakala ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Al-Ahzab pula ya ayyuhalladzina amanu tidak berada di awal ayat tetapi berada di tengah ayat. Istimewa pada ayat surah Al-Ahzab di mana Allah Taala menyuruh kita untuk mengucapkan salawat dan salam sejahtera ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan hari Jumaat adalah hari yang dianjurkan untuk kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita melihat dan kita kembali kepada ayat 54 surah Al-Maidah. Dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud ataupun dikenali dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia pernah menyatakan, kata beliau, idza sami'tallaha yaqul, apabila kamu mendengar Allah berfirman. Sahabat Nabi ni yang bernama Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud, dia berkata, kalau kamu mendengar Allah berfirman. Dia mengibaratkan kita baca Quran ataupun kita mendengar orang baca Quran dengan ungkapan mendengar Allah berfirman. Kerana Quran itu adalah kalamullah. Jadi bila dibacakan, dia adalah merupakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Ibn Mas'ud, apabila kamu mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, fa'ar'iha sam'aka, maka tumpukan pendengaran kamu. Bila kamu dengar ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, maka tumpukan pendengaran kamu terhadap ayat ini. Kerana apa? Fa'innahu, sesungguhnya, khairun ta'muru bihi, ia merupakan kebaikan yang Allah Ta'ala suruh kamu dengannya, au syarrun yanha anhu, ataupun ada keburukan yang Allah Ta'ala tegah kamu daripada melakukannya. Maknanya bila ada ayat yang datang dengan ya ayyuhalladzina amanu,
tumpukan perhatian. Kenapa? Di situ ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak suruh kamu buat, ataupun ada keburukan yang Allah Ta'ala nak suruh kamu tinggalkan daripadanya. Baik. Dalam ayat 54 surah Al-Ma'idah ini, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala menyatakan, Man yartadda minkum. Man yartadda minkum. Jika ada di antara kamu yang murtad. Orang beriman, tiba-tiba Allah Ta'ala kata, jika ada yang murtad. Man yartadda minkum. Jadi orang beriman ini, melalui ayat ini dapat kita bahagikan, kita boleh pecahkan kepada dua. Yang pertama, orang beriman yang kuat iman mereka. Dan yang kedua ialah orang beriman yang lemah iman mereka. Orang beriman yang kuat iman, dan satu lagi adalah orang beriman tetapi imannya lemah. Kenapa? Orang yang lemah iman, dia mungkin boleh terjebak dengan perbuatan riddah ataupun murtad. Manakala orang yang beriman dan kuat iman dia, sama sekali dia tidak akan meninggalkan imannya. Dia akan kekal berada di atas agama Allah dan terus melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik. Jadi bila Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, di sini pada ayat surah Al-Maidah ayat 54 ini, wahai orang beriman, may yartadda minkum, jika ada di kalangan kamu yang murtad, maknanya dia beriman tetapi imannya lemah, yang menyebabkan dia meninggalkan iman ataupun meninggalkan Islam. Baik. Persoalannya ialah kenapa kalau orang yang lemah iman ini dia meninggalkan Islam ataupun keluar dengan murtad, meninggalkan agama Allah Ta'ala ini, masih Allah Ta'ala panggil dengan wahai orang beriman. Kenapa? Baik. Jawapannya ialah kerana orang yang keluar meninggalkan Islam ini, ada yang keluar terus. Maknanya imannya sudah terbatal. Dan ada juga yang bila keluar meninggalkan Islam, dia kembali semula kepada Islam. Maka kalau dia kembali semula kepada Islam, masih lagi ada baginya dengan gelaran orang beriman. Maka sesuai Allah Ta'ala mengekalkan, ya ayyuhalladzina amanu, walaupun ada di kalangan orang beriman itu yang murtad meninggalkan Islam, baik, bila dia keluar meninggalkan Islam, kemudian dia kembali semula kepada Islam, dia dikira sebagai orang yang beriman. Walaupun hari itu ketika dia murtad, dia lemah iman. Dia lemah iman. Tapi dia kembali semula kepada Islam, imannya dapat diperbetulkan semula. Kerana iman bagi kita, di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman itu dia bertambah dan juga berkurang. Dan iman ini yazid wa yanqus. Iman ini boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Ada ketika kita rajin beribadah, maka iman kita bertambah. Ada ketika kita malas ataupun kita rasa tak larat ataupun kita rasa segan, maka kita kurangkan ibadah, maka kurang iman. Baik. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, man yartadda minkum. Barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Perkataan yartadda, kalimat yartadda, murtad. Masya Allah tuan-tuan. Perkataan murtad ini, dia adalah kalimat ataupun perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia daripada bahasa Arab. Bila kita sebut murtad, apa maknanya? Meninggalkan agama. Meninggalkan daripada satu agama kepada satu agama. Itu kita faham secara umum. Tapi dalam Islam, murtad itu artinya ialah meninggalkan Islam kepada sesuatu fahaman ataupun anutan yang lain daripada Islam. Itu disebut sebagai murtad. Sehingga kan perkataan ini kadang-kadang digunakan juga oleh orang bukan Islam. Ada anutan lain ataupun agama lain yang bila penganutnya meninggalkan agama tersebut ataupun anutan tersebut, dia berkata dia murtad. Sedangkan murtad itu adalah perkataan yang digunakan dalam Islam. Allah Ta'ala gunakan perkataan ini. Man yartadda minkum. Kan? Siapa di kalangan kamu yang murtad. Maknanya berpaling daripada agama Islam. Tapi tak apalah, digunakan oleh orang lain
Namun kita mengambil kefahaman bahawa murtad dalam agama Islam ini artinya ialah berpaling, meninggalkan agama Islam kepada sesuatu agama ataupun anutan. Baik. Asal perkataan murtad, kalimat murtad ini. Di dalam Al-Quran, kalimat murtad ataupun kalimat yang berasal, kalimat asal bagi murtad ini, sama ada dia daripada radda dengan beri fathah radda ataupun ridda. Ra itu berbaris kasrah. Radda ataupun ridda. Masya Allah, ini kehebatan dan keluasan bahasa Arab. Kalau radda, dia menunjukkan kepada makna kembali kepada kebaikan. Radda, dia maknanya kembali kepada kebaikan. Kalau ridda dengan baris kasrah, ridda dengan makna kembali kepada kebatilan, kembali kepada kejahatan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala pernah sebut, Allah Taala nyatakan, Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu bertelagah sesama kamu dalam satu-satu masalah, Allah Taala kata apa? Rudduhu. Nampak perkataan yang dia diguna pakai juga. Allah Ta'ala kata apa? Farudduhu, kembalikanlah ilallahi wa rasul, kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau kita bertelagah, kalau kita ada perbezaan pandangan ataupun kita mempunyai sudut pandang yang berbeza, Allah Ta'ala kata apa? Farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasul. Maknanya kembali ini kembali kepada kebaikan. Kembali kepada kebaikan. Baik, kalau ayat surah Al-Maidah ini, ayat 54, Allah Ta'ala kata, may yartadda minkum. Maknanya dia kembali kepada sesuatu yang batil. Dia kembali kepada kemungkaran. Ini adalah kembali kepada perkara yang buruk ataupun perkara yang tidak elok. Baik. Lalu Allah Ta'ala kata apa? May yartadda minkum an dinihi. Barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu. Maka kelak Allah akan mendatangkan dengan satu kaum. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum, satu kumpulan, satu generasi. Kalau kita melihat bagaimana ulama ketika menyelami dan memerhatikan pada ayat ini. Ayat ini dia ada bentuk yang disebut sebagai bentuk rawatan awal. Pada perkataan fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah Ta'ala pasti kelak akan mendatangkan satu kumpulan, satu kaum. Dia ada satu bentuk rawatan awal sebelum terjadi apa-apa. Maksudnya apa dia? Begini. Allah Ta'ala nak gambarkan, kalau ada orang murtad, maka Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang lain. Jadi dia rawatan. Rawatan apa? Rawatan bagi orang-orang beriman yang lain. Jika di kalangan orang beriman itu ada yang murtad, adakah ini menggusarkan orang beriman yang lain? Tidak. Sama sekali tidak menggusarkan mereka, tidak menyedihkan mereka. Kenapa? Allah Ta'ala telah memberikan rawatan awal. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah Ta'ala akan gantikan, Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang lain. Baik. Istimewa. Ini masih lagi tentang bahasa Arab yang sangat luar biasa. Kalau kita tengok, ya'ti. Ya'ti ini dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya kata kerja untuk sekarang ataupun akan datang. Dan fi'il mudhari' ya'ti. Itu ya'ti ini dia datang dalam bentuk fi'il mudhari'. Maknanya kata kerja perbuatan untuk masa sekarang ataupun akan datang. Dan bila kita nak nyatakan sesuatu akan datang. Akan datang tu sama ada akan datang dekat ataupun akan datang jauh. Kalau akan datang dekat, kita kata dalam sejam lagi, kan, 5 minit lagi, itu masa akan datang tetapi dekat. Ada masa akan datang jauh. Berapa jauhnya? Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 50 tahun, itu jauh. Baik. Kalau kata kerja yang menunjukkan akan datang tetapi akan datang itu dekat, cukup dinyatakan dengan
sin. Fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf sin. Sebagai contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sayaqulu sufaha. Sayaqulu. Sin itu adalah huruf yang menunjukkan kepada makna akan datang. Dan akan datang tu dekat, bukan jauh. Kalau Allah Ta'ala nak nyatakan pula dalam Quran, dalam Quran. Kalau kita tengok contoh luar daripada Quran pun ada banyak. Akan datang tetapi jauh. Allah Ta'ala gunakan saufa. Maka di sini Allah Ta'ala gunakan fasaufa ya'tillahu. Allah Ta'ala akan datangkan dalam tempoh masa akan datang yang jauh. Artinya apa dia? Artinya ialah sampai bila-bila dalam tempoh masa yang panjang Allah Ta'ala akan datangkan satu kumpulan lain yang menggantikan mereka telah murtad meninggalkan agama Islam. Kalau ada mereka dahulu meninggalkan Islam, maka hari ini masa akan datang Allah Ta'ala akan datangkan pula satu kumpulan lain yang akan mencintai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik, jadi dalam ayat ini ada bentuk rawatan untuk tempoh sesuatu yang akan terjadi ataupun rawatan awal. Kalau jadi, bagaimana Allah Ta'ala bagikan rawatannya? Baik. Allah Ta'ala menyebut lagi apa dia? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Kaum ini Allah kasih kepada mereka. Tuan-tuan gambarkan, di kalangan orang beriman, ada yang kuat iman, ada yang lemah iman. Yang lemah iman maka murtad, tinggalkan Islam. Bila mereka tinggalkan Islam, tinggallah orang yang kuat iman. Adakah mereka gusar? Tak gusar. Adakah mereka takut? Tak takut. Kenapa? Allah Ta'ala memberikan jaminan. Allah akan gantikan ni golongan yang telah murtad tinggalkan Islam ini, Allah gantikan pula satu kumpulan yang lain akan menyertai bersama-sama dengan kumpulan orang beriman. Allah kasih mereka. Yuhibbuhum. Allah kasihkan mereka. Dan tidak cukup dengan itu. Wa yuhibbunah. Dan mereka ini juga kasih kepada Allah. Dia bercinta kepada Allah. Jadi orang beriman yang Allah Ta'ala datangkan sebagai pengganti mereka yang telah murtad ini, ada 6 sifat. Dalam ayat 54 surah Al-Ma'idah ni, Allah Ta'ala sebut 6 sifat mereka. Sifat yang pertama apa dia? Yuhibbuhum. Allah kasihkan mereka. Baik. Bila kita sebut Allah kasihkan mereka, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pengasih. Tuhan yang maha pemurah. Sifat itu adalah sifat yang dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita juga ada perasaan kasih. Kita ada perasaan sayang, kita ada perasaan cinta. Kerana kita cinta kepada pasangan kita, kepada mak ayah kita, kita kasih kepada anak-anak kita, kita kasih kepada keluarga. Kita ada perasaan tersebut. Jadi adakah Allah Ta'ala juga mempunyai perasaan yang sama seperti kita? Tidak. Kita kena faham bahawa Allah Ta'ala itu adalah sama sekali tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi apa maksud Allah Ta'ala kasih? Maksudnya ialah Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala berkehendak sesuatu kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Itu makna kasih sayang Allah. Kan kasih sayang Allah Ta'ala tak sama seperti kasih sayang manusia. Kerana kasih sayang manusia itu terbatas. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih daripada apa yang digambarkan oleh kita. Baik. Sifat pertama mereka ini Allah Ta'ala sebut yuhibbuhum. Allah kasihkan mereka. Yang kedua, wa yuhibbunah. Mereka itu juga kasih kepada Allah. Bagaimana orang beriman itu kasih kepada Allah? Kasih kepada Allah Ta'ala itu dengan makna menyayangi Allah, menjunjung segala perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala jelaskan kepada manusia, kepada kita sebagai orang beriman, maka kita junjung dan kita laksanakan arahan dan perintah tersebut. Itu tanda kita kasih kepada Allah. Baik. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, sifat mereka ini azillatin 'alal mu'minin. Azillatin 'alal mu'minin. Yang bermaksud mereka ini bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman yang lain. Orang yang Allah Ta'ala akan datangkan sebagai pengganti mereka yang telah murtad itu, sifat yang ketiga mereka ialah
adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu ada perasaan lemah lembut. Dia bukannya jadi kumpulan lemah lembut darai pondan tak. Jadi orang beriman tetapi mereka ada perasaan lemah lembut. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Lunak kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut apa? Adillatin 'alal mu'minin. Adillatin itu maknanya merendahkan diri ataupun melemah lembut bersama dengan orang yang beriman. Tentang kalau kita lihat di dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala menyebut pada ayat 14. Perkataan وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Nah, saya nak sebut adillatin tadi ni. Adillatin 'alal mu'minin. Baik. Kalimat yang sama juga Allah Ta'ala gunakan dalam surah Al-Insan pada ayat 14. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala berfirman, وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Ini adalah merupakan ganjaran ataupun balasan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada penduduk syurga. Besok bila kita masuk syurga insya-Allah. Amin. Kita masuk syurga. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini tadi, surah Al-Insan ayat 14. Kita rasa kita tengok pokok dalam syurga ni, dalam syurga. Tengok ada pokok durian ke, pokok apalah. Kan? Kita nak makan buah dia. Pokok ni tadi, Allah Ta'ala kata apa? وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Pohon yang ada buah yang kita teringin nak makan buahnya, dia akan merendang dan akan merendahkan dahannya tadi ni untuk kita mengambil buahnya. Saya nak sebut perkataan zullilat. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Maknanya dia merendahkan. Pohon dalam syurga nanti, bila kita nak makan buah dia akan merendahkan diri. Maknanya dia akan menurunkan dahannya, dia akan mendekatkan dahannya kepada kita dan mudah untuk kita mengambil buahnya. Perkataan yang sama juga Allah Ta'ala guna dalam ayat 54 surah Al-Ma'idah ni. Allah Ta'ala kata apa? Adillatin 'alal mu'minin. Berlemah lembut sesama orang yang beriman. Ini sifat ataupun ciri yang Allah Ta'ala nyatakan. Ciri yang ketiga. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, a'izzatin 'alal kafirin. A'izzatin 'alal kafirin maknanya ada ketegasan, keras kepada orang-orang yang kafir. Baik. Bagaimana keras kepada orang-orang kafir? Ataupun tegas. Tegas kepada orang kafir maknanya menjaga dan memelihara keutamaan agama. Dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya. Kita boleh berkawan, kita boleh bersama-sama dengan orang bukan Islam. Orang kafir, boleh. Tetapi selagi mana dengan pergaulan kita itu tidak menjejaskan akidah, itu dibenarkan. Tapi kalau menyebabkan akidah kita rosak ataupun ada kekurangan pada akidah ataupun keimanan kita, maka kita perlu hindarkan. Maksudnya kena tegas. Tak boleh kita berkompromi pada benda-benda yang merosakkan agama kita, tak boleh. Kita boleh berkawan dengan sesiapa saja, baik Islam, sudah tentulah persaudaraan Islam itu kuat, dengan orang bukan Islam pun boleh kita berkawan, tetapi tidak boleh sampai merosakkan agama kita. Agama kita kena jaga dengan elok. Oleh itu, kena ada a'izzatin, kena ada izzah, kena ada maknanya ketinggian, kena ada ketegasan apabila bersama dengan orang yang kafir dan orang bukan Islam. Tegah itu dari sudut apa dia? Dari sudut akidah kita, ketegasan dari sudut perintah Allah Ta'ala, itu kita tidak boleh berkompromi. Oleh sebab kerana nak dapatkan perhatian ataupun nak dapatkan sanjungan daripada orang Islam, kita sanggup menggadaikan agama ataupun menggadaikan maruah kita. Itu tak boleh. Kena jaga agama kita, kena jaga dengan baik, bertegas dengan mereka yang bukan Islam. Baik. Dan dalam banyak benda kita boleh berhubungan ataupun kita boleh buat kerjasama, tidak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan soal agama, kita kena berhati-hati dan perlu tegas kepada orang Islam. Baik. Dan dalam ayat ini juga, kalau kita lihat, yang ketiga dan yang keempat, sifat orang beriman yang Allah Ta'ala nyatakan ini juga ialah, dia ada kelembutan dan dia ada keras. Tuan-tuan, bagaimana satu orang, dia boleh ada dua sikap ataupun dua sifat yang bertentangan. Lemah lembut itu satu, dan keras itu satu.
Kan kedua-duanya itu bertentangan. Lemah lembut itu satu, keras itu satu, dan kedua-duanya bertentangan. Dan bertentangan ini boleh ada pada satu orang. Orang kata, macam mana satu orang dia ada sifat berani dan dalam masa yang sama dia penakut? Kan? Kalau dia berani, beranilah. Kalau dia penakut, maka dia penakut. Tapi macam mana satu orang boleh ada dua sikap ataupun dua sifat? Jawapannya ialah dia ada dua sifat pada dua situasi yang berbeza. Dia lemah lembut kepada siapa? Kepada orang beriman. Dan keras tegasnya itu kepada siapa? Kepada orang yang kafir. Maka tidak ada masalah. Kan? Tidak ada masalah. Walaupun ada orang cuba nak merosakkan ataupun dia nak mengatakan Islam agama tak betul, dengan contohnya bagaimana apa Quran ni sebut, kan, satu orang tu ada dua sifat yang bertentangan. Jawapannya adalah tidak bertentangan. Kenapa? Dua sikap itu adalah pada sudut yang berbeza. Dengan orang beriman, caranya lain. Dengan orang kafir pula, caranya lain. Baik. Kemudian, Allah Ta'ala sebut lagi. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini juga, ialah yujahiduna fi sabilillah. Ini sifat yang kelima. Orang beriman yang Allah Ta'ala gantikan bagi mereka yang telah murtad. Yujahiduna fi sabilillah. Maka ini berjihad pada jalan Allah. Berjihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenamnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut, tidak gentar. Orang nak cela, orang nak kata, orang nak hina, tak takut. Tidak penting baginya ketika dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat pujian daripada manusia, tidak. Orang nak keji dia, orang nak hina dia, orang nak penjatuhkan dia, tidak ada masalah. Orang nak kata macam-macam, tak ada masalah. Ini ketegasan ataupun pendirian yang ada bagi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pengganti bagi mereka yang telah kufur ataupun telah murtad meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya kurniaan itulah kurniaan Allah, diberikan olehnya kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya, dan Allah itu Tuhan yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita satu bentuk jaminan. Dan jaminan ini akan menghilangkan kegusaran bagi mereka yang beriman. Dalam situasi ketika ada orang Islam yang meninggalkan Islam, murtad. Bila ada orang murtad, maka kalau kita kuat iman, tak perlu kita gusar. Baik, dari sudut orang murtad akan diminta untuk bertaubat 3 hari kemudian, itu dari sudut pelaksanaan selepas itu. Tapi bagi kita yang beriman ini, bila ada orang murtad meninggalkan Islam, kita tak perlu gusar. Kerana apa? Kerana Allah janji akan mendatangkan satu kaum yang lain. Allah tak sebut. Oleh itu, tak perlu ada gusar. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW apabila membacakan ayat ini, satu ketika Nabi membacakan ayat ini, kemudian Nabi mengisyaratkan siapakah golongan tersebut. Nabi tunjuk kepada seseorang. Nabi baca ayat ini dengan maksud Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum. Jadi kaum ini kaum siapa? Nabi menunjukkan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Ibn Abi Shaybah, Imam At-Tabarani dan juga Abu Nu'aim daripada Iyad bin Ghanam al-Ash'ari. Beliau menyatakan sesungguhnya Nabi SAW telah berkata, telah bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari, hum qawmu hada. Nabi mengisyaratkan kepada Abu Musa al-Ash'ari, Nabi isyaratkan begitu kepada Abu Musa, dan Nabi berkata, Nabi bersabda, hum qawmu hada, mereka itu adalah kaum dia ini, yakni kaum Abu Musa al-Ash'ari. Baik, maka kita kena mendalami lagi, ataupun kita kena memerhatikan lagi tentang
ayat ini dan juga apa konteks kaitannya antara ayat dan juga Nabi mengisyaratkan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Nah, gambarannya begini tuan-tuan. Nabi bacakan ayat ini di hadapan para sahabat. Kemudian di kalangan sahabat itu ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat yang nama masyhurah, kita biasa dengar nama dia, Abu Musa al-Ash'ari. Ketika Nabi dah baca ayat ini, kemudian Nabi isyaratkan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Nabi kata apa dia? Nabi kata, hum qawmu hadha. Mereka yang dinyatakan sifat-sifat tadi. Yuhibbuhum. Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Wa yuhibbunah. Maka kasih kepada Allah. Adilatin ala mu'minin. Bersifat lemah lembut kepada orang beriman. Izzatin ala kafirin. Tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim. Tak takut celaan orang-orang yang mencela. Mereka ni siapa dia? Nabi mengisyaratkan kepada Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan mereka itu adalah kaum dia, yakni kaum Abu Musa al-Ash'ari. Baik. Maka kita kena melihat kembali kepada sirah. Melihat kembali kepada sejarah. Apa yang berlaku. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pernahkah berlaku murtad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak berlaku murtad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya pernah berlaku. Di zaman Nabi pernah berlaku murtad. Ini di zaman Nabi. Nabi masih hidup. Nabi masih ada. Dan berlaku murtad. Dan kes pertama yang berlaku di dalam hayat Nabi SAW, ia melibatkan kaum Abu Musa al-Ash'ari, yang mana kaum Abu Musa al-Ash'ari ini akan mempertahankan Islam dengan membunuh orang yang murtad tersebut. Baik. Kalau kita menyingkap kembali sejarah, ketika mana di akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi mengutuskan seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal, untuk berdakwah dan menyampaikan Islam di Yaman. Kan Nabi duduk di Madinah, Nabi menghantar Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Baik. Maka ramailah kabilah-kabilah Arab di Yaman memeluk Islam. Dan maka masuk Islam dan maka belajar Islam daripada Mu'adz bin Jabal. Ada satu orang lelaki. Seorang lelaki, dia ni bukan orang Yaman. Tetapi dia ni berasal daripada Afrika. Yang datang dan duduk di Yaman. Dia ni orang yang berkulit gelap. Sangat gelap. Sehingga kan dia digelar dengan Al-Aswad Zul Khimar. Al-Aswad Zul Khimar. Maknanya orang yang gelap yang mempunyai penutup muka. Dia ni tutup muka. Kan dia ada pakaian yang tutup muka dia. Maka dia dikenali dengan Al-Aswad Zul Khimar. Orang gelap ataupun orang hitam yang menutup mukanya. Okay. Al-Aswad Zul Khimar ini, dia masuk Islam, yang kemudiannya dia murtad meninggalkan Islam. Dan tidak cukup dengan murtad, bahkan dia mengajak orang lain untuk meninggalkan Islam. Ini berlaku di akhir hayat ataupun di zaman Nabi SAW masih hidup. Kan? Nabi masih ada lagi. Kemudian, Al-Aswad Zul Khimar ini murtad. Maka sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal yang duduk di Yaman menghantarkan khabar ini kepada Nabi di Madinah. Beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Al-Aswad, dikenali dengan Al-Aswad Zul Khimar, telah murtad dan mengajak orang lain untuk murtad meninggalkan Islam. Baik. Tentang rahmat Allah. Dan Nabi ketika itu dalam keadaan yang tidak sihat. Dan di akhir hayat Nabi, Nabi tak sihat. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah di Yaman ada seorang lelaki yang namanya ialah Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami. Dia ini telah bangkit dan telah membunuh Al-Aswad Zul Khimar. Dia bunuh Al-Aswad Zul Khimar. Sehingga kan Al-Aswad Zul Khimar matilah. Baik. Dia mati malam. Al-Aswad Zul Khimar ni mati malam. Dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami. Keesokan paginya, Fairuz Ad-Dailami bunuh Al-Aswad Zul Khimar di Yaman. Di Madinah, keesokan paginya, Nabi menyatakan kepada para sahabat, Al-Aswad Zul Khimar telah pun mati, dibunuh. Dibunuh oleh siapa?
dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami. Maka keluarlah kata-kata faza Fairuz. Faza Fairuz, telah berjayalah Fairuz. Dan Fairuz telah membunuh Al-Aswad Zulkhimar. Al-Aswad Zulkhimar telah murtad. Ini kes pertama berlaku di zaman Nabi. Ketika Nabi dalam keadaan tak sihat ataupun kurang sihat, berlaku murtad daripada Al-Aswad Zulkhimar. Kemudian dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami, orang Yaman. Jadi apa kaitan? Kita kaitkan antara sabda Nabi SAW ketika Nabi bacakan ayat 54 surah Al-Ma'idah, kemudian Nabi isyaratkan, Nabi tunjukkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi kata, hum qaumu haza, mereka itu adalah kaum dia, kaum Abu Musa Al-Asy'ari. Baik, kita tengok rupa-rupanya Abu Musa Al-Asy'ari ini dia adalah orang Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari dia asal daripada Yaman, orang Yaman. Maka yang membunuh orang pertama murtad di zaman Nabi adalah orang Yaman. Yang membunuh itu namanya Fairuz Ad-Dailami. Jadi dia ada kaitan dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Tuan-tuan, Nabi bacakan ayat ini sebelum berlaku pembunuhan Al-Aswad Zulkhimar. Dan Nabi nyatakan yang membunuh itu adalah daripada Abu Musa Al-Asy'ari, orang Abu Musa. Maknanya orang Yaman. Nabi SAW menyatakan, Nabi mentafsirkan ayat 54 surah Al-Ma'idah ini berdasarkan daripada wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, Nabi tidak bercakap dengan ikut kehendak ataupun kemahuannya, melainkan apa yang diungkapkan oleh Nabi itu merupakan wahyu bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kes pertama berlaku di zaman Nabi adalah Al-Aswad Zulkhimar yang telah murtad meninggalkan Islam, lalu didatangkan dengan satu kumpulan, satu kaum yang mana Allah kasih kerana mereka kasih kepada Allah Ta'ala, lemah lembut kepada orang beriman, tegas kepada orang kafir, berjihad pada jalan Allah dan tak takut celaan orang-orang yang mencela. Baik. Kes yang kedua berlaku di zaman Nabi adalah kita biasa dengar nama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini dia mengaku dirinya adalah Nabi di zaman Nabi SAW. Yang akhirnya dia dibunuh pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kan Nabi tak sempat memerangi Musailamah ini. Kemudian Nabi wafat. Yang menggantikan Nabi sebagai khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Serangan ataupun peperangan yang dihantarkan tenteranya oleh Sayyidina Abu Bakar telah membunuh Musailamah Al-Kazzab yang menyatakan dirinya itu adalah sebagai Nabi. Akhirnya dia mati dengan penuh kehinaan. Baik, kemudian seorang lagi yang murtad di zaman Nabi. Maknanya Nabi masih hidup, Nabi masih ada. Kemudian orang itu murtad, namanya ialah Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid. Dia ini daripada Bani Asad. Ketika dia murtad, kan, kemudian bila Nabi wafat, pasukan yang dihantarkan oleh Sayyidina Abu Bakar diketuai oleh Khalid Al-Walid telah memerangi kabilah Bani Asad ini. Kemudian Tulaihah dia lari. Dan dia lari, dia pergi ke Syam, kemudian selepas itu dia kembali kepada Islam. Dia murtad, kemudian dia kembali kepada Islam. Baik. Jadi itu di antara peristiwa ataupun sejarah yang pernah berlaku di sudut murtad di zaman Nabi SAW dan berjaya dikekang, berjaya ditentang, disekat oleh Nabi dan juga para sahabat yang menyebabkan Islam sampai hari ini masih lagi bertahan, masih ada lagi dengan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kerana itu, kalau berlaku sesuatu apapun kepada Islam yang dilakukan sendiri oleh orang Islam, dengan makna orang Islam itu keluar meninggalkan Islam, kita jangan takut, kita jangan bimbang. Ingatlah surah yang kelima ayat 54. Golongan ini, kumpulan ini, sebagian ulama menyatakan kumpulan 554. Kan, kumpulan apa? Kumpulan 554. 5 itu maknanya surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. 554 itu maknanya ayat yang ke-54 daripada surah Al-Ma'idah. Kan bila sebut dengan nombor-nombor ni macam kumpulan gangster lah pula kan. Kumpulan 554. Kan. Tapi 554 itu maksudnya ialah daripada kumpulan ataupun golongan yang Allah Taala sebutkan dalam surah yang kelima, surah Al-Ma'idah pada ayat 54 yang memberikan jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam ini akan terus berlangsung sehinggalah waktu yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sampai ketikanya Islam itu akan menang, kemudian akan diangkatlah segala-galanya, kemudian berlakulah hari kiamat.
Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan perkongsian yang sedikit dapat saya berikan, dapat sama-sama saya kongsikan pada pagi ini, sedikit sebanyak memberikan kebaikan, memberikan iktibar kepada kita semua insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak, cukup sekadar itu. Dan terima kasih kepada Bro Nasir yang memberikan ruang untuk saya berkongsi pada pagi ini. Dan terima kasih kepada sidang penonton, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati hidup kita semua insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu dahulu. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan dan kesilapan. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu adalah daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Hakikatnya semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.